Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Sofia binti Ahmad Fauzi, nombor matrik A188236, dan saya akan membentangkan tajuk penulisan saya yang bertajuk Shah Jahan. Kita masuk kepada ekstrak. Kesultanan Mughal adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Walaupun ini bukanlah kesultanan pertama yang muncul di India, mereka telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di wilayah India. Kesultanan Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Babur. Kekaisaran beliau telah banyak memberi sumbangan dalam perkembangan tamadun Islam di Mughal. Shah Jahan adalah antara nama yang lazim disebut dalam perbahasan terhadap Kesultanan Mughal. Kerajaan Mughal ketika era pemerintahan Shah Jahan telah menikmati pencapaian yang memberangsangkan dalam aspek tamadun, khususnya dalam kesenian dan seni bina. Nama beliau sangat sinonim dengan kewujudan Taj Mahal yang merupakan satu mercu tanda negara India sehingga ke hari ini. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengetahui biografi Shah Jahan dan menelusuri dasar pemerintahan Shah Jahan. Selain itu, tujuan lain kajian ini adalah untuk meneliti konflik yang berlaku dalam politik kerajaan Mughal. Objektif yang terakhir adalah untuk melihat sumbangan Shah Jahan dalam perkembangan seni bina Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kaedah kualitatif dengan menggunakan metodologi kajian sejarah dan analisis kandungan. Sumber rujukan yang digunakan ialah hasil dapatan dari perpustakaan dan kaedah carian internet. Hasil daripada kajian ini, pengkaji akan dapat meneliti siapakah Shah Jahan yang sebenar dalam memainkan peranan beliau terhadap perkembangan kerajaan Mughal serta sumbangan yang diberikan beliau dan menelusuri konflik yang terjadi pada era kerajaan Mughal. Seterusnya, kita masuk pada pendahuluan. Zaman Kesultanan Delhi yang berakhir dengan dinasti Lodi bukan penamat dominasi Islam sebagai kuasa ekonomi, sosial dan politik yang penting di India. Hal ini disebabkan pada abad ke-16 munculnya sebuah dinasti baru yang dikenali sebagai dinasti Mughal yang meneruskan legasi penguasaan kerajaan Islam di India. Kerajaan Mughal bukan sekadar sebuah kerajaan kecil, sebaliknya membentuk empayar yang menguasai hampir seluruh India. Empayar ini juga merupakan empayar besar yang setanding dan seiring dengan empayar China. Hal ini dapat dibuktikan dengan kejayaan-kejayaan yang dapat dicapai oleh empayar Mughal dan sumbangan-sumbangan yang besar yang diberikan kepada benua kecil India. Kerajaan Mughal diasaskan oleh seorang tokoh hebat iaitu Zahiruddin Muhammad Babur yang berasal dari wilayah Fergana dan beliau merupakan keturunan dari Mongol dan Timur Leste. Seterusnya, kajian literatur. Menurut Muhammad Nasiruddin Ali 2015, beliau menyatakan bahawa semasa pemerintahan Shah Jahan, beliau masih melanjutkan sistem yang diguna pakai oleh pemerintah sebelumnya seperti kekuasaan pusat, Subah, Sarkar dan Pargana. Dalam hal agama, beliau dilihat lebih ortodoks dari pemerintah sebelumnya bagi menghidupkan kembali keagamaan yang mulai terpadam dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Seterusnya, Muhammad Ruslan dan Muhammad Zulfazli 2017 dalam penulisannya, mereka menyatakan bahawa kerajaan Mughal ketika era pemerintahan Shah Jahan menikmati pencapaian yang memberangsangkan dalam aspek tamadun, khususnya dalam kesenian dan seni bina. Dan yang terakhir, penulisan Koch 1991, beliau turut menekankan aspek seni bina dalam pemerintahan Shah Jahan di dalam penulisannya. Beliau menyebut bahawa di bawah pemerintahan Shah Jahan, seni bina Mughal mengambil estetika baru dan memasuki fasa klasiknya. Cita-cita seni bina pada zaman itu ialah simetri dan keseragaman bentuk yang dikawal oleh aksen hierarki. Hasil dapatan dari penulisan saya yang pertama adalah biografi Shah Jahan. Shah Jahan atau nama sebenar beliau Khurram dilahirkan di Lahore pada tahun 1592. Beliau merupakan anak dari pasangan Sultan Jahangir dan Jodibai. Jodibai iaitu ibu kepada Shah Jahan berasal dari suku Rajput dan beliau merupakan seorang penganut Hindu. Antara guru-guru Shah Jahan adalah Mullah Qasim Beg Tabrizi, Hakim Ali Gilani, Syekh Sufi dan banyak lagi. Beliau mempelajari seni memanah, menembak dan berkuda sejak remaja. Pada tahun 1613, beliau mengahwini Mumtaz Mahal dan dikurniakan 14 orang cahaya mata.
Dan Shah Jahan meninggal dunia pada tahun 1666 Masihi. Yang seterusnya adalah dasar pemerintahan Shah Jahan. Yang pertama, beliau berjaya menangani pemberontakan Jujar Singh. Dan yang kedua, beliau juga turut berjaya menewaskan pemberontakan Han Jahan Lodi. Shah Jahan turut melakukan perluasan wilayah dalam masa pemerintahan beliau. Seterusnya, beliau turut berjaya mengusir Portugis di India. Dan yang terakhir adalah beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Agra ke Shah Jahanabad, Delhi. Seterusnya adalah kemelut politik Mughal. Faktor utama yang membawa kepada kemelut politik Mughal ini ialah kesihatan Shah Jahan yang semakin terjejas. Kesihatan yang tidak mengizinkan ini telah menghalang Shah Jahan melakukan kerja-kerja pentadbiran, misalnya menghadiri perjumpaan dengan pegawai-pegawai kerajaan dan pertemuan dengan rakyat jelata bagi mendengar sebarang masalah untuk diselesaikan. Disebabkan itu, Dara Shikoh yang merupakan putera sulung Shah Jahan dilihat cuba mengambil alih peranan Shah Jahan dengan mengeluarkan pelbagai arahan atas nama Maharaja. Faktor yang seterusnya adalah kehilangan orang kepercayaannya. Terdapat beberapa pengkaji yang menyatakan bahawa kehilangan seorang demi seorang yang dipercayainya telah menyebabkan Shah Jahan dilihat lemah dalam menghadapi kemelut politik. Hal ini dapat disebut sebagai orang yang dipercayainya adalah Mumtaz Mahal, kerana beliau sangat menyayangi Mumtaz Mahal, dan kematian dan pemergian Mumtaz Mahal ini didatapi dan ditangisi oleh Shah Jahan sehingga beliau meninggal dunia. Peranan Mumtaz Mahal sedikit sebanyak telah memberi kesan yang amat mendalam dalam diri Shah Jahan. Tambahan pula, kematian Mumtaz Mahal turut menyebabkan tiada insan yang dapat membantu Shah Jahan untuk mengawal gelagat dan perilaku anak-anaknya agar tidak melakukan sebarang perbuatan yang boleh menggoyahkan kestabilan kerajaan. Kesedihan yang keterlaluan akibat kematian Mumtaz Mahal turut menyebabkan Shah Jahan tidak memberikan fokus terhadap pemerintahannya. Hal ini turut disebabkan oleh kehilangan 3 individu penting, iaitu Mahabat Han, Asaf Han dan Ali Mardan Han yang juga merupakan penyokong kuat Shah Jahan dan sering menjadi rujukan oleh Shah Jahan sekiranya timbul sebarang masalah dalam pemerintahan. Antara individu yang bertindak awal dalam mendepani masalah tersebut adalah Shah Syuja' dan Murad Bakhsh. Mereka telah bertindak segera mengisytiharkan diri masing-masing sebagai pemerintah kerajaan Mughal yang baru. Tindakan tersebut dilakukan sebagai usaha untuk menghalang Dara Shikoh mengisytiharkan dirinya sebagai pengganti Shah Jahan. Hal ini disebabkan wujud kabar angin yang menyatakan bahawa Shah Jahan telah bersetuju untuk melantik Dara Shikoh sebagai penggantinya. Manakala putera ketiga Shah Jahan, Aurangzeb, menjadi orang terakhir yang membuat keputusan untuk terlibat sama bersaing merebut tahta kerajaan Mughal. Beliau membiarkan pertelingkahan berlaku antara Dara Shikoh, Shah Syuja' dan Murad Bakhsh terlebih dahulu sebelum beliau bertindak pada masa yang sesuai bagi menewaskan pesaing-pesaing tersebut. Namun demikian, tahta kerajaan Mughal berjaya dikuasai oleh Aurangzeb setelah beliau mengatur strategi menewaskan saingan daripada adik-beradiknya itu. Akhirnya, Aurangzeb menaiki tahta pada 21 Julai 1658 menggantikan Shah Jahan. Yang seterusnya adalah sumbangan dalam perkembangan seni bina Islam. Shah Jahan telah dianggap sebagai tokoh penting dalam sejarah seni bina Islam di India, sehingga zaman pemerintahannya juga turut dikenali dengan zaman keemasan kerana perkembangan yang berlaku dalam berbagai-bagai bidang, termasuk bidang seni bina. Antara binaan yang penting ketika zaman pemerintahan Shah Jahan termasuklah Diwan Am, Diwan Khas yang terletak di Delhi, Jama Masjid, Masjid Moti dan Taj Mahal. Seterusnya, pembinaan Taj Mahal oleh Shah Jahan. Pembinaan Taj Mahal oleh Shah Jahan adalah bagi memperingati isterinya yang tercinta dan sangat dikasihinya, iaitu Mumtaz Mahal. Beliau jatuh sakit selepas melahirkan anak mereka yang terakhir. Mumtaz Mahal merupakan individu terpenting dalam kerajaan Mughal semasa pemerintahan Shah Jahan. Mumtaz Mahal juga banyak membantu Shah Jahan dalam memberi sokongan maupun bantuan yang ikhlas demi cintanya terhadap suaminya maupun baktinya terhadap tanah air.
Pemergi Mumtaz Mahal diratapi dan ditangisi oleh suaminya yang setia dengan cinta yang sentiasa subur dalam hati Shah Jahan. Sehingga kan, selepas kematian Mumtaz Mahal, Shah Jahan dikatakan menjadi lemah dan tidak terlalu agresif dalam politik pemerintahannya. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kesultanan Mughal semasa pemerintahan Shah Jahan terpaksa menghadapi dua pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Jujhar Singh Bundela dan pemberontakan Pirlo di Afghanistan. Tetapi kesemua pemberontakan ini dapat dipatahkan oleh Shah Jahan. Apabila beliau berjaya menghalau Portugis, rakyat tidak lagi harus membayar cukai yang besar. Rakyat juga dapat hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera di bawah pemerintahannya. Hasil dari pemindahan ibu kota dari Agra ke Delhi, sektor pertanian bertambah maju. Kegiatan import dan ekspor hasil tekstil lebih mudah dilaksanakan. Suatu peristiwa yang agak mencalarkan imej sejarah perkembangan pemerintahan Shah Jahan adalah peristiwa kemelut politik yang berlaku ketika penghujung era pemerintahan beliau, terutama sekali kemelut berkenaan melibatkan anak-anaknya sendiri. Secara asasnya, masalah perebutan tahta menjadi faktor utama mengapa kemelut politik boleh tercetus. Meskipun begitu, wujud faktor-faktor lain yang telah membawa bibit-bibit permulaan kemelut tersebut sebelum suasana politik menjadi lebih teruk akibat perebutan tahta Mughal. Akan tetapi, tidak dapat disangka lagi pada zaman pemerintahan Shah Jahan ini turut merupakan zaman keemasan bagi seni bina Islam. Dengan tertubuhnya Taj Mahal yang gah berdiri hari ini dapat memperlihatkan kepada generasi kini bahawa wujudnya sebuah tamadun Islam yang gemilang pada suatu ketika dahulu.